Okey, kita lihat kat sini berkenaan dengan pengisian utility. Semua masuk dah? Tapi tadi kau nampak ni. Patut baju sama. Couple. Baju sama kata. Biasa antara suami dia semua power biasa baju sama ni. Okey, kita lihat pada status pengisian utility elektrik Contoh jadi di rawat ni alhamdulillah lah 100%. Maksudnya semua sekolah dah mengisi. Contoh ni pengisian untuk pay utility, itu elektrik, air dan juga pemotongan. Jadi yang ni kerja siapa ni? Yang kena buat ni. Yang ni BT kewangan Dia dalam emis ni dia ada macam-macam yang jaga, macam-macam orang yang jaga. Kalau dalam emis ni dia ada berkenaan dengan utility, ada berkenaan dengan kewangan, ada berkenaan dengan infra, ada berkenaan dengan sukan, ada berkenaan dengan STEM. Kalau di sekolah menengah dia ada STEM. Modul STEM ni iaitu berkenaan dengan status untuk makmal. Jadi yang masukkan data tu untuk sebelum saya terangkan berkenaan infra Jadi yang masuk berkenaan dengan makmal ni pembantu makmal. Jangan pula guru data yang isi. Dia ada ID pembantu makmal. Kalau tuan-tuan pergi dekat dengan fungsi lain tu kan, dia sebab banyak guru data yang telefon saya minta ubah ataupun reset password untuk pembantu makmal. Jadi tuan-tuan tak perlu telefon saya ataupun telefon Cik Azam, tu pergi pada tukar laluan ni. Di situ dia boleh. Kat saya ni tak boleh lah. Dekat tuan-tuan dia ada sini ni, dia ada PT pentadbiran, ada SU sukan, ada pembantu makmal. Betul tak? Betul. Jadi masuk je kata laluan apa dia yang kita nak. Yang dia lah yang dia nak lah. Jadi lepas tu simpan. Maksudnya tak perlu nak minta Cik Azam untuk reset lah. Guru data sendiri yang boleh kita bagi kelebihan untuk data untuk reset ataupun masukkan kata laluan baru. Tadi alhamdulillah semua berkenaan dengan utility okey. Berkenaan dengan STEM ni pastikan pembantu makmal yang isi. Untuk sukan, ICAPS, kalau di sekolah dia ada modul ICAPS kan? Ada guna login, guna data ada ICAPS. Ni kerja buat untuk SU sukan. Tuan-tuan lihat je, yang buat tu SU sukan. Jangan pula tuan-tuan yang isi. Biar dia buat kerja. Maksudnya kena kerjasama lah. Kewangan ada PT kewangan yang buat berkenaan dengan kewangan. Boleh? Kalau boleh saya nak terus pada aplikasi infrastruktur. Okey, sekarang ni tengah duduk isi berkenaan dengan infrastruktur. Okey, ni slide ni JKI yang bagi JKI yang bagi iaitu Islahiyah binti Hashim, iaitu juru ukur bangunan.
Okey. Jadi tugas gurata adalah untuk membuat verifikasi secara visual keadaan fizikal binaan sekolah yang dijalankan oleh gurata. Jadi kerja ni kerja gurata. Maklumat penemuan verifikasi akan direkod di dalam MIS dan seterusnya laporan akan dijana melalui sistem tersebut. Maksudnya kena isi melalui MIS. Jadi, seperti yang saya bagi tahu tadi, di JPN dan juga PPD dah ada pegawai yang J, pegawai jutera dan penolong jutera yang grade J di PPD dan juga di JPN yang akan lihat berkenaan dengan modul infra, dan juga pegawai perancangan. Pegawai perancangan dia akan lihat pegawai perancangan RMK lah yang jaga rancangan masa ke berapa tu kan. Okey. Okey, jadi gurata kena cek lah satu-satu. Kalau dalam infra ni dia panggil ruang, ruang. Maksudnya kalau di sekolah kita panggil bilik lah. Bilik tu ruang lah, bilik. Jadi bahasa jutera dia panggil ruang, bukan panggil bilik. Jadi bahasa sekolah kita panggil bilik lah. Jadi gurata perlu menyedia jadual dan notis program verifikasi supaya mengelak gangguan operasi pada ruang-ruang tersebut lah. Maksudnya dia kena pengumpulan maklumat verifikasi berdasarkan, dia kena pergi tengok satu-satu. Setiap bilik tu kena lihat. PPD akan menerima laporan verifikasi melalui MIS dan akan dibuat oleh pegawai J lah. Okey, ni kita lihat komponen bangunan. Ni sekolah ni lawa lah. Yang dia ambil ni lawa. Komponen bangunan. Ni laluan pejalan kaki, tangga, bumbung, koridor, gajah menyusul. Ni ruang. Yang ni kita panggil ruang ataupun bilik-bilik. Papan hitam, dinding dan cat kita akan lihat. Dari segi lantai, dari segi perdawaian, siling, tingkap. Ni saya buat cepat-cepat Kalau tak faham nanti saya cerita. Pintu, perpaipan, ni semua cantik-cantik lah kalau dia buat. Tandah pun. Okey, kalau yang tandah tadi saya tak cerita tandah tadi. Dia kira mangkuk tadi. Tandah tadi kira mangkuk, satu mangkuk. Katalah di sekolah tu ada jenis urinal Urinal ni jenis panjang ni. Biasa tandah lelaki lah yang ada panjang tu kan. Macam mana nak kira macam mana tu yang panjang tu?
Jangan boleh cikgu, okey, batu. Saya nak tengok berapa mai. Ataupun kalau itu biasa kalau pergi R&R dia ada yang satu-satu tu kan. Yang tu kira satu lah, satu-satu. Kalau yang panjang tu kira satu je. Satu je yang panjang tu. Bukan berapa orang boleh muat lah. Kira satu, kalau yang makuk-makuk tu kira satu. Okay, ni tandas kalau gini ni maksudnya ada 3 mangkuk lah. 3 mangkuk tandas. Ni pun kira satu-satu. Kalau yang tinggi ni. Okay, ni pilih air. Angkat lantai. Okey, komponen pagar, longgang. Okey, kita lihat kepada kecacatan bangunan, iaitu kegagalan terhadap keupayaan bangunan untuk menyampaikan perkhidmatan seperti yang diharapkan. Kalau selain daripada itu, okey, kita lihat sini, dia ada 5. Dia ada 5 skala. Skala yang pertama berkenaan dengan selesa. Selesa ni, okey, maksud dia keadaan fizikal komponen yang berfungsi dengan sempurna, selamat dan selesa digunakan berdasarkan perspektif pengguna semasa. Perspektif maksudnya pandangan guratal, pandangan tuan-tuan sendiri. Kalau lihat pada ruang tu ataupun lihat kepada komponen tu, rasa macam mana? Mungkin orang ni tengok dia rasa selesa, mungkin orang lain tengok mungkin tak selesa. Dia bergantung pada yang orang yang mengisi. Okey, tidak selesa ni keadaan fizikal komponen yang berfungsi dengan kurang sempurna tapi masih selamat digunakan, cuma tak selesa je lah. Okey, ni sebagai contoh jubing kaunter tercabut. Ini dikategorikan sebagai tidak selesa. Ataupun rangka tingkap repuk. Contohnya tingkap kat sekolah tu dah repuk, tu tidak selesa. Ataupun siling beralung. Siling beralung tapi tak cabut lagi, dia beralung saja, tu tidak selesa. Tapi bergantung pada tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan lihat balon ni kalau jatuh mungkin boleh meninggal, dia jadi keselamatan. Tapi kalau tuan-tuan lihat, okey, ni balon saja ni, okey lagi ni. Ni rasa tak selesa je, tagging sebagai tidak selesa. Okey, ni kesan resapan air pada siling. Ada karat pada paip kumbahan. Maksudnya tu tak selesa dari segi pandangan kita lah. Laluan perumahan anak-anak ni pun tak selesa, laluan saja, bukan getuk apa. Ada laluan anak-anak kita kategorikan sebagai tidak selesa. Daun pintu tercabut, tapi masih boleh digunakan, maksudnya tidak selesa je lah. Okey, kefungsian. Keadaan fizikal komponen yang kurang selesa, kurang sempurna, masih selamat tetapi tidak berfungsi mengikut tujuan penggunaan berdasarkan perspektif pengguna semasa. Contohnya rangka pintu repuk, maksudnya dah tercabut pintu. Contohnya pintu dah tercabut, maksudnya fungsi pintu tu dah hilang, maksudnya tak boleh tutup lah. Maksudnya kefungsian, maksudnya dah hilang dah fungsi pintu untuk tutup gelas, dah tak boleh, itu kefungsian. Tiada tombol, ni boleh kategorikan sebagai kefungsian. Tapi kalau cikgu-cikgu kata yang ni tak selesa saja, tagging sebagai tidak selesa. Dia bergantung kepada tuan-tuan. Mungkin kalau grey ni mungkin kalau cikgu-cikgu yang berada di belah-belah darat ni, dia rasa kalau perkara tu okey, ni bahaya ni kalau perkara ni. Mungkin dia boleh letak pada keselamatan. Mungkin cikgu yang berada di belah-belah pantai tu,
yang selalu air masin, yang kebanyakan sekolah dah berkarat, mungkin kata ni tak selesa saja. Dia bergantung kepada cikgu yang mengisi tu. Tapi last sekali dia akan pergi kepada pegawai J yang akan menentukan macam mana sekolah tu, sama ada selesa ataupun tak selesa. Contoh ni penutup kayu tertanggal. Ni kefungsian. Fungsi kayu tu, fungsi untuk lekatkan tu dah hilang dah dia punya fungsi. Jadi ni kefungsian. Siling berlubang ataupun kesan resapan air. Mungkin cikgu kata yang ni tak selesa je pada pandangan kita. Mungkin ada cikgu rasa ni dah hilang dah fungsi bumbung tu. Maksudnya bumbung tu dah hilang dah fungsi bumbung, maksudnya okey, ni tempat duduk tidak berfungsi. Sepatutnya tanda OKU tapi dah jadi stall. Maksudnya hilang dah dia punya fungsi tandas tu. Tanda OKU tu dah jadi stall, hilang dah fungsi tandas OKU tu, jadi ni kefungsian. Okey, security. Masuk security ni keadaan fizikal komponen yang tidak sempurna, masih selamat, tidak berfungsi serta boleh mendatangkan gangguan, ancaman, bahaya terhadap security manusia, kehidupan, harta benda, alam sekitar berdasarkan perspektif pengguna masing-masing. Kalau cikgu tengok siap satu tu, dah sekali dia kata berdasarkan perspektif masing-masing. Okey, contoh security ni, silin tercabut. Mungkin boleh menyebabkan ada orang masuk ke raka terpuk, lantai tidak rata, boleh down, pintu pecah. Okey, contohnya kalau di sekolah ni biasanya kalau security ni pagar. Pagar sekolah ni kata dah berlubang dah. Boleh menyebabkan ada orang masuk ke, ada binatang masuk ke, dari segi security dah hilang. Maksudnya boleh tagging sebagai security pagar sekolah. Kata dah berlubang dah. Atau kalau kata pagar sekolah tu kalau teruk sangat mungkin boleh jatuh kepada keselamatan. Kalau pelajar lalu ataupun boleh menyebabkan kematian, itu dah keselamatan. Okey, jadi keselamatan ni keadaan fizikal komponen yang tidak sempurna, tidak berfungsi dan tidak selamat digunakan, yang boleh mendatangkan ancaman bahaya berbentuk kecederaan, kecelakaan ataupun kehilangan nyawa. Okey, contoh dia setiap bilik ni dia katalah pintu ni tingkap ni, tingkap 1 dengan tingkap 4. Dua-dua ni tak ada tingkap lah contoh tak ada tingkap. Dia tak boleh nak kategorikan sebagai keselamatan dua. Mungkin kalau tingkap 1 ni, kalau pelajar naik ataupun terjun situ, mungkin tak menyebabkan kematian lah tu mungkin jadi kefungsian saja sebab fungsi tingkap tu dah hilang dah. Tapi mungkin kat tingkap 4 tu, kalau pelajar jatuh mungkin menyebabkan kematian, dia dah jadi keselamatan. Dia bergantung pada situasi keadaan masa kita lihat. Macam mana kalau macam contohnya logam tu bangunan, macam dia dah pecah, dah jadi macam tempat boleh jadi sarang ular. Tu dah jadi keselamatan lah tu. Keselamatan boleh mengancam nyawa, dah jadi keselamatan. Tapi kalau dia pecah tu, dia rasa okey, tu dia kata bergantung pada ni. Mungkin cikgu A tengok, ni air gini je, pecah sikit ni, mungkin ni tak selesa je. Mungkin cikgu kata tak selesa, mungkin cikgu tengok bahaya ni, dah jadi fungsi longkang ni hilang dah. Dah jadi fungsi. Mungkin cikgu satu lagi kata nanti tempat ni jadi tempat ular kan, dah jadi keselamatan. Maksudnya dia bergantung pada orang yang lihat je. Tapi nanti pegawai dia akan lihat tu benda tu lah. Jadi tugas kita untuk tengok mungkin macam ni. Silin hampir runtuh, mungkin boleh menyebabkan keselamatan. Kalau pelajar lalu ikut situ, mungkin silin terjatuh, mungkin boleh menyebabkan kecederaan ataupun boleh menyebabkan kehilangan nyawa, itu dah jadi keselamatan.
Ataupun yang ni contoh siling bergelembung ni, contoh dewan ni, dewan. Ataupun yang ni, singki mak jatuh. Maksudnya dah turun dah singki tu. Mungkin ada cikgu dia kata yang ni tak selesa je. Mungkin cikgu lihat yang lain, tengok ni dah keselamatan, jadi bergantung pada cikgu. Jadi buatlah estimasi ataupun biasanya kena minta pandangan guru besar lah. Guru besar kata macam mana ni, tuan guru besar nak, ataupun tuan guru tua macam mana ni, kita nak tagging sebagai tak selesa ataupun keselamatan. Jadi bila sekolah dah sepakat, kita ambil keputusan daripada pengetua lah. Okey, handrail repuk. Ni mungkin ada sekolah dia kata handrail ni pelajar lalu ni mungkin tak selesa je. Mungkin ada kata kalau pelajar pegang-pegang boleh menyebabkan tercucuk atau boleh menyebabkan kecederaan. Dia kata ni keselamatan. Okey. Jadi saya akan tunjuk dalam sistem. Dalam sistem. Okey, infra. Okey. Okey, kalau kita tengok raut ni semua hijau lah ni. Alhamdulillah lah semua hijau ni. Yang ada juga satu SMK Seger. SMK Seger mana SMK Seger? Ada SMK Seger? Tak ada. Okey, kenapa warna merah ni? Okey, warna merah ni menandakan Keselamatan. Masih lagi guru data ni tak mengesahkan data. Oh, dia sekolah baru. Kalau dia jadi warna oranye, maksudnya guru data dah buat kerja, cuma pengetua ataupun guru besar tak mengesahkan lagi. Kalau warna hijau ni maksudnya dua-dua dah buat. Kalau warna merah ni dua-dua tak buat lagi. Maksudnya dua-dua masih belum ambil tindakan lagi lah. Sekolah baru. Belum kemas kini. Kalau SMK Seger ni dua-dua belum lagi. Tapi kalau dah jadi warna oranye, maksudnya guru data dah buat, cuma pengetua dan guru besar yang masih belum mengesahkan data. Okey, tak apa, saya ambil yang tadi katalah yang ni tadi. SK Bandar Rau. Bandar Rau ni semua selesa. Daripada blok ada 9 blok. Blok A, B, C, kantin, kedai buku, Mama komputer, pendidikan khas, pondok pengawal, prasekolah. Okey. Maksudnya kedai buku ni berasingan, betul tak? Mana Bandar Rau? Mana berasingan? Kedai buku berasingan. Maksudnya dia ada blok berasingan. Tapi kalau kedai buku tu duduk dalam bangunan, dia dah jadi bukan blok tu, dia panggil ruang. Katalah dalam satu bangunan ni, katalah arah satu ni ada kedai buku. Dia jadi ruang kedai buku, bukan blok. Blok ni yang berasingan lah. Blok ni, dia ada blok ni. Contohnya kalau di SK Bandar Rau ni dia ada 9 blok. Dan blok yang itulah pra, dia ada blok asingan, ada blok asingan, pondok pengawal, pendidikan khas ada asing, mama komputer pun ada mama komputer asing, kantin asing, kedai buku asing. Okey, kita pergi kepada blok A. Okey, blok A ni dia ada 4 tingkat.
4 tingkat 4 tingkat. Satu yang last sekali tu bumbung. Maksudnya ada 4. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Last sekali bumbung. Tingkat kelima tu bumbung. Jadi di blok A ni arah 1. Okey, arah 1 ni dia ada makmal kemahiran hidup. Dia makmal ke bilik je tu? Biasa sekolah rendah ni dia bilik kemahiran hidup. Lepas tu saya ambil sini dekat saya balik sekejap. Dekat dengan sekolah ni, Ground floor. dekat dengan bilik ni kan. Ground floor. Awak ada satu. Ada satu. Ni bilik ni. Tu blok Ni nombor 8 ni. Bilik KH di sekolah rendah. Mama ni seperti saya bagi tahu tadi, dia dah masa mula-mula buka sekolah tu dia dah taking dah sebagai makmal kemahiran hidup. Biasa kalau sekolah rendah ni dia bilik KH. Mama ni dia ada Mesej. kelengkapan dia lah, kelengkapan untuk amal tu. kebos. Kalau macam saya dia ada puasa gitulah. Kalau ni dia ada dia punya, kalau sekolah menengah lah, biasa sekolah menengah. Macam saya dulu sekolah menengah ni biasa dia ada kompresor, dia ada pemotong tu. Tu sudah panggil makmal ataupun bengkel kemahiran hidup. Dia ada, kalau dekat bilik tu dia ada sinki. Memang ada lah alat-alat tu ada, cuma dia macam tak ada lah macam duduk atas meja. Sifat kan benda tu memang ada. Tu bilik kemahiran hidup. Bilik kemahiran hidup. Ada sinki apa semua. Tapi kalau dia tagging mula dia buat sekolah tu dah memang dah. Ni ada tulis dah. Makmal ataupun bengkel kemahiran hidup itu kena tagging sebagai bengkel lah. Dia punya meja-meja pun semua macam mak sains punya tu. Dalam bilik tu. Dia spek memang tu lah. Spek tu memang ikut. Dia bukan spek kelas, dia macam lebih besar daripada kelas. Lepas tu sinki kiri kanan, belakang dia ada meja macam apa, macam rak tu dengan laci-laci yang untuk simpan barang-barang KH. Peralatan lain je. Contoh. Peralatan biasa di makmal kemahiran hidup. Contoh Dia ada semua lah, gaji. Lepas tu yang apa, pemotong papan yang elektrik tu, semua ada dalam tu. semua ada. Kebanyakan ada lah, saya tak ada lah cek satu-satu barang ni, tapi kebanyakan ada lah. Maknanya kalau sekolah nak guna untuk nak buat apa-apa, memang ada barang tu dekat situ. Memang berasal memang dia memang taking sebagai memang apa, ikut plan dia tu memang itulah. Kalau di sekolah cikgu tadi ikut plan ke ubah suai? Ikut plan memang dia taking sebagai itulah. Kalau ikut plan lah. Saya confirm sama dia. Kalau dia ubah suai, maksudnya pada asal bukan makmal lah. Maksudnya kalau dia ubah suai kekal kan, maksudnya dia tu sebelum tu bukan makmal lah. Maksudnya dia ubah suai, bilik tu jadi makmal. Maksudnya asal bangun nanti dibuat, dia bukan macam tu. Ah. Ada sikit, tak ada apa-apa tu. Saya confirm sama dia. Maksudnya kalau dia dah memang berasal ikut plan, memang dah ikut plan bengkel, kena taking sebagai bengkel. Okey, contoh tadi blok A arah 1 dipanggil makmal, bukan panggil bengkel. Biasa kalau yang kerja-kerja gini panggil bengkel. Kalau makmal ni biasa makmal sains, makmal fizik, makmal bio kan. Itu panggil makmal. Kalau yang jadi pertukangan ni kita panggil bengkel. Bengkel kemahiran hidup. Bengkel ERT. Contohnya bengkel sains tanian. Itu panggil bengkel yang berkenaan dengan. Kalau yang makmal ni biasanya jenis macam tadi makmal komputer, makmal bio, fizik gitu. Okey. Setiap ruang ni maksudnya setiap
di arah 1 ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ruang. Yang ni bukan surau maksudnya, ini bilik solat ni. Kalau surau maksudnya dia ada AC. Ni bilik solat. Bilik solat maksudnya macam saya bagi tahu tadi, dia ada bangunan tu dia buat jadi bilik untuk solat. Dia bila kita buka jenis ruang, kita teknis sebagai bilik solat. Tapi nama ruang tu kita kena buat bilik solat juga. Sebenarnya nama-nama tu tak bergantung pada apa atas kita. Ada ruang tu dia bubuh nama. Cuba cek yang surau tu. Saya memang jadi bilik solat. Tapi bila ni keluar jadi bilik solat. Bilik solat. Tak apalah. Nama bilik tu surau. Dia nama ruang ni bergantung pada sekolah tu. Mungkin ruang ni dia tulis itu nama ruang ni satu merah. Jadi nama ruang tu satu merah lah. Tapi dia punya jenis ruang tu bilik BDP contohnya, bilik kelas lah. Bilik kelas tapi nama ruang tu kelas 1 merah contoh. Atau kelas 1 benda bestari ke ikutlah. Nama ruang tu bergantung pada sekolah lah. Untuk kita lihat bila orang PPT ataupun JPM pergi, bila tengok ni, okey, nama satu maksudnya tuan-tuan boleh tunjuk. Bila contohnya satu merah, okey, ni bilik satu merah, ruang untuk bilik satu merah. Ni surau, boleh tunjuk. Maksudnya tuan-tuan boleh tunjuk. Bila dia tanya je, tuan-tuan boleh tunjuk nama tu. Okey, jadi setiap ruang ni kena declare. Setiap ruang ni. Tak kira lah ruang tu kena bubuh nama lah. Yang ni mana? Wak banyak budak ni. Di sekolah ni? Betul? Ni, bandar ni semua ni? Kat mana ni? Saya pun tadi rasa sisi je. Bangunan lama ni. Boleh buka balik. Okey. Blok A arah 1, arah 2. Bilik sakit, okey. Pusat akses, tandas. Tandas ni ada di macam mana di tandas ni? Di segi lantai, siling. Dia pasal tandas ni dia ada. Kalau yang papan hitam tu boleh tidak berkenaan kan? Buat tandas tak ada papan hitam boleh. Yang lain-lain itu kalau ada perawayan, masukkan perawayan. Kalau ada dinding, setiap item tu kena masuk. Contohnya pintu tandas guru lelaki. Mana selesa ataupun maksudnya gitulah. Okey, ni aras 3. Bilik sakit lelaki, galeri perpustakaan, bilik GPM, bilik tayang, bilik guru, tanah murid, store. Yang tandas semua tak ada ni. Bila-bila perasan store,
3 brilliant, 4 brilliant. Okey, yang last sekali bumbung. Maksudnya di blok A ni dia ada 4 tangki air, 4 tangki air atas bumbung. Maksudnya atas bumbung tu, dalam bumbung tu dia ada ni, dia boleh tukar ni arah ni. Kalau ni kat saya tak boleh. Boleh tak orang tu mari ke dok I. Boleh tak cikgu datang sini buka CA6001 huruf besar semua. orang lain tahu pula. Kita hack. Kita hack. Kita hack. Kita ubah pula. Mula dulu. Mula dulu. Mula dulu.